أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, satu dorongan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah pun selesai melaksanakan solat maghrib berjemaah. Malah kita dapat duduk dengan niat i'tikaf mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan salihah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, malam ni saya nak kongsikan bahagian terakhir kisah seorang sahabat besar, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tahun depan kita masuk nama sahabat yang lain, dan saya bercadang nak dulukan sahabat-sahabat atau dikenali dengan 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Jadi kemungkinannya tengok sama ada Zubair bin Al-Awam ataupun Talha bin Ubaidillah. Tengok nanti macam mana. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita nak lihat sedikit malam ni berkaitan dengan sumbangan ataupun jasa Sayyidina Ali bin Abi Talib yang telah menjadi khalifah yang keempat sesudah Sayyidina Osman bin Affan. Walaupun pentadbirannya tidak lama, lebih kurang 5 tahun, daripada tahun 36 sehingga tahun 40 Hijrah. Namun tetap ada sumbangan besar yang telah dilaksanakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Apatah lagi Sayyidina Ali ini merupakan sepupu Nabi SAW yang memang membesar di rumah Nabi SAW sejak usianya 6 tahun. Dipelihara dan dididik secara langsung oleh Nabi SAW. Sudah tentu akhlaknya sama seperti mana Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali juga dikenali sebagai seorang yang mempunyai peribadi yang sopan, yang baik, malah diakui kecerdasan akalnya. Selain daripada kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Mungkin nanti saya kongsikan beberapa kisah berkaitan dengan kebijaksanaan Sayyidina Ali bin Abi Talib menyelesaikan masalah-masalah yang rumit yang tidak mampu diselesaikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila Sayyidina Osman bin Affan wafat, dibunuh oleh golongan pemberontak, maka orang ramai pun bersetuju melantik Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Walaupun tidak lama, lebih kurang 5 tahun, namun di sana tetap terdapat banyak jasa-jasa ataupun sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah yang keempat. Antaranya seperti yang disebut di dalam buku Sejarah Peradaban Islam oleh Ahmad Saufi dan juga yang lain-lain. Antaranya disebutkan
bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menukar beberapa orang gubernur yang didapati kurang cekap, yang telah dilantik oleh Sayyidina Osman bin Affan. Malah ada di antara gubernur yang sebelumnya dilantik oleh Sayyidina Osman adalah terdiri di kalangan ahli keluarganya. Dan ini juga merupakan antara sebab orang ramai tidak berpuas hati, sehingga menimbulkan rasa tidak senang dan sebagainya. Maka bila Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Ali telah menukar gubernur yang telah dilantik oleh Sayyidina Osman dan diganti dengan gubernur yang baru, yang mana kebanyakan mereka itu adalah terdiri di kalangan golongan Ansar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib melantik Osman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, dan Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Sudah tentu Sayyidina Ali dengan ijtihadnya tadi telah memilih orang-orang yang berkelayakan untuk memegang jawatan gubernur di tempat-tempat tersebut, dan mereka ternyata telah berjaya melaksanakan tugas mereka dengan baik sekali. Kemudian antara lain lagi ialah yang kedua, iaitu menarik kembali atau mengambil kembali tanah negara dan harta Baitul Mal yang telah dibahagikan kepada gubernur-gubernur yang telah dilantik oleh Sayyidina Osman, di mana bila dilantik gubernur yang baru, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil kembali tanah-tanah, kita kata kalau sekarang tanah kerajaan yang diberikan kepada gubernur, diambil semula dan diserahkan kepada Baitul Mal, dan ianya sekaligus menjadi sumber untuk negara dan mengembalikan fungsinya untuk kepentingan negara, dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk diberikan kepada golongan yang lemah dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara lain lagi dia katakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah memerintahkan Abul Aswad Ad-Duwali untuk mengarang buku berkaitan dengan pokok-pokok ilmu Nahwu, yakni kaedah Nahwiyah, untuk mempermudahkan orang-orang membaca dan memahami sumber akidah Islam, memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW. Kerana ketika itu jajahan Islam yang sudah semakin luas, semakin berkembang, dan ramai orang ajam. Maksud orang ajam ni orang bukan Arab yang masuk Islam. Jadi bila mana mereka memahami asas-asas bahasa Arab, sudah tentu mereka dapat memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, dan memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah dengan sebaik-baiknya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara lain lagi dikatakan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah membangunkan kota Kufah, di mana Sayyidina Ali telah memindahkan pusat pentadbiran daripada kota Madinah ke kota Kufah, dan ini dilakukan antara lain adalah tujuannya untuk memudahkan urusan pentadbiran. Apatah lagi ketika di awal pelantikannya sebagai khalifah, kota Madinah agak huru-hara sedikit kerana golongan pemberontak yang masih lagi terdapat di Madinah. Jadi Sayyidina Ali telah memindahkan kota pentadbirannya ke Kufah, di samping untuk memudahkan urusan pentadbirannya, kerana dikatakan ketika itu Kufah boleh dianggap terletak di tengah-tengah berbanding Madinah, dan dia telah membangunkan Kufah dan menjadikan sebagai pusat pendidikan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu antaranya yang disebut sebagai sumbangan ataupun jasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Walaupun di sana ada lagi pandangan dan juga pendapat yang menyatakan antara lain dikatakan betapa Sayyidina Ali telah melakukan pengorbanan yang besar apabila bersetuju untuk dilantik sebagai khalifah yang keempat. Walaupun ketika itu ada juga cadangan
cadangan lain untuk melantik orang lain sebagai khalifah. Antaranya Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah dan beberapa sahabat yang lain, termasuklah Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun apabila mereka mendesak Saidina Ali, walaupun pada awalnya Saidina Ali enggan menerima, tetapi akhirnya bila didesak dan untuk kepentingan umat Islam, memandangkan Saidina Ali sudah tentu ada kelebihan-kelebihannya yang tersendiri, apatah lagi kalau ikut kepada susunan yang disebut oleh Nabi sebagai 10 orang sahabat yang dijamin syurga, Saidina Ali letaknya adalah yang keempat. Sesudah Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman, maka selepas daripada itu adalah Saidina Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila disebut tentang 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW, bukanlah bermakna hanya 10 orang itu saja yang dijamin syurga. Tidak. Di sana ada lagi nama-nama sahabat lain yang juga dijamin oleh Nabi sebagai ahli syurga, tetapi sebutannya adalah secara berasingan. Yang dikatakan 10 orang sahabat yang dijamin syurga itu, Nabi SAW menyebutkan secara khusus. Nabi sebut sekali 10 orang. Nabi sebut sekali terus 10 orang. Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman, Saidina Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan yang ke-10 adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini Nabi sebut secara berurutan ataupun Nabi sebut secara khususlah. Nabi terus sebut 10 orang. Tapi ada lagi hadis-hadis yang lain yang Nabi sebut secara berasingan tentang sahabat-sahabat tertentu yang juga dijamin syurga oleh Nabi SAW. Antaranya adalah Bilal bin Rabah, yang Nabi telah menyebut bahawa bunyi tapak kakinya sudah kedengaran di dalam syurga. Jadi itu juga merupakan jaminan daripada Nabi SAW bahawa Bilal bin Rabah pun akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak kongsi seterusnya berkaitan dengan apa yang dikisahkan sebagai kisah kebijaksanaan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Walaupun sebelum ni saya pernah cerita, tapi di awal menceritakan tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maknanya dah lama lah. Saya ingat saya kongsi tentang cerita Sayyidina Ali ni ada kot 2-3 tahun kan, kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana kisah Sayyidina Ali ini memang sangat menarik, sangat panjang sebenarnya. Malah banyak kisah yang dikaitkan dengan Sayyidina Ali yang perlu kita dapat kefahaman yang lebih tepat, dan supaya tidak lagi keliru, malah tidak lagi menyalahkan sahabat-sahabat besar seperti apa yang berlaku di dalam perang Jamal, perang Siffin dan sebagainya. Sehingga ada kadang-kadang bila membaca contoh perang Siffin, ramai yang menyalahkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, malah ada yang menuduhnya sebagai sahabat yang zalim, sahabat yang menipu dan macam-macam lagi lah. Sedangkan ia juga adalah sahabat Nabi SAW yang mulia. Jadi sebab itu perlu berhati-hati. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara mungkin malam ini saya kongsikan 3 berkaitan dengan kisah kebijaksanaan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Betapa bila seseorang itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya Allah Taala memberikan kelebihan. Antaranya adalah kebijaksanaan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pernah berlaku Sayyidina Ali menyelesaikan suatu masalah yang sangat sukar kan, iaitu berkaitan dengan seorang perempuan yang melahirkan anak setelah bernikah lebih kurang 6 bulan lebih sedikit kan. Setelah bernikah 6 bulan lebih sedikit, lalu dia pun melahirkan anak. Maka orang ramai menuduhnya bahawa anak itu adalah anak yang
tidak sah taraf, dan menganggap dan menuduh bahawa perempuan itu telah melakukan zina sebelum bernikah. Kerana adat kebiasaan seseorang perempuan mengandung sekitar 9 bulan 10 hari, dan 9 bulan 10 hari, walaupun kadang-kadang boleh berlaku 8 bulan, malah kadang-kadang boleh berlaku 7 bulan. Tapi 6 bulan lebih dikatakan ketika itu tidak pernah berlaku. Jadi bila perempuan tersebut mengandung sesudah bernikah lebih kurang 6 bulan lebih sedikit, maka orang ramai menuduh ia melakukan zina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perempuan tersebut dikatakan tetap mempertahankan pengakuannya dan menyatakan bahawa anak yang dikandungnya itu adalah anaknya yang sah. Dan dia juga memberikan pengakuan bahawa dia tidak pernah melakukan zina sebelum berkahwin. Kan, dia tidak pernah melakukan zina dan dia tahulah hukum-hukum dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun masalah tadi menjadi rumit. Orang ramai menuduhnya melakukan zina dan menganggap anaknya itu adalah anak zina, anak yang tidak sah taraf, kan. Tapi perempuan tersebut tetap mempertahankan bahawa itu adalah anaknya yang sah dan dia tidak pernah melakukan zina. Akhirnya masalah itu dibawa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengar penjelasan atau pengakuan yang diberikan kepada perempuan tersebut. Dan bila Sayyidina Ali mendengar pengakuan daripada perempuan tersebut, maka akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menetapkan bahawa anaknya itu adalah anaknya yang sah. Anaknya yang sah. Maka orang ramai pun bertanya kepada Sayyidina Ali, apakah yang menjadi pegangan Sayyidina Ali, rujukan Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali menyatakan bahawa anaknya itu adalah anaknya yang sah. Bukankah menjadi kebiasaan kandungan adalah 9 bulan 10 hari, tapi ini 6 bulan lebih sedikit. Maka orang ramai nak tahu, kan, bukanlah mereka mempertikaikan apa yang diputuskan oleh Sayyidina Ali, tapi mereka nak tahu hujahnya, kan, sumbernya atau sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tidak pernah berlaku. Malah kalau kita lihat dalam masyarakat kita pun rasanya tak pernah, kan. Paling-paling pun mungkin 7 bulan yang dikatakan bayi pramatang dan sebagainya lah, atau 8 bulan, kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhujah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaca ayat Al-Quran di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Antaranya di pertengahan ayat itu berbunyi, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Tempoh mengandung dan menyusukannya adalah salasuna syahra, 30 bulan. Tempoh mengandung dan menyusukannya adalah 30 bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tak cukup dengan itu, maka Sayyidina Ali berhujah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-233, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. 2 tahun genap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini biasa kita baca. Kalau kita baca Al-Quran daripada mula sampailah habis, kita akan jumpa ayat ini pasti. Tapi kita hanya faham dari sudut zahir sahaja, kan. Ayat yang pertama saya bacakan tadi, tempoh mengandung dan menyusukan anak adalah 30 bulan. Ayat yang kedua pula saya bacakan tadi, ayat itu menyatakan bahawa tempoh menyusu yang sempurna adalah 2 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lihat betapa bijaknya Sayyidina Ali telah menggabungkan kedua ayat ini, sehingga akhirnya ia membuat keputusan bahawa anak itu adalah anaknya yang sah. Bagaimana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang pertama saya bacakan tadi, tempoh mengandung dan menyusukan anak adalah 30 bulan. Dan Allah Ta'ala sebut pada ayat yang berasingan tentang tempoh menyusukan anak sahaja. Tempohnya adalah 2 tahun.
2 tahun berapa bulan? 2 tahun 24 bulan. Jadi daripada 30 bulan itu 24 bulan adalah tempoh menyusukan anak. Bermakna bakinya adalah tempoh mengandung. Tinggal berapa bulan? 6 bulan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya boleh berlaku tempoh mengandung adalah 6 bulan hijrah. Tapi ini jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku. Kebiasaan adalah 9 bulan 10 hari. Mungkin boleh lebih. Mungkin boleh lebih. Ada riwayat menyatakan Imam Asy-Syafi'i dikandung oleh ibunya selama 2 tahun. Kan? Hari ini kalau lebih sikit, doktor dah mula bising lah. Masuk ubat, paksa keluar dan sebagainya kan. Kadang-kadang tak cukup tempoh 9 bulan 10 hari, tapi oleh kerana ada masalah kena keluar awal kan. Orang kata lalu tingkap dan macam-macam lagi lah istilah-istilah kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kalau kita lihat antara makna bagi istilah anak tak sah taraf, antara kan, antaranya adalah yang tidak cukup 6 bulan 1 lahzah. Tempohnya tempoh daripada ia bernikah dengan kelahiran anaknya, tidak mencukupi 6 bulan 1 lahzah. 6 bulan 1 lahzah tu berapa? 6 bulan 1 saat, 1 detik. Lahzah tu detik, 1 detik 1 saat kan. Sebab itu dulu pernah dia beritahu dalam mesyuarat PPP kan, pendaftar perkahwinan kan, junikah lah. Memang dah dipesan kalau dulu borang dululah, dulu borang NCR, sekarang ni borang SPIM kan. Dulu tarikh nikah ibu bapa dengan tarikh kelahiran diletakkan berdekatan. Tujuannya supaya mudah nak dibandingkan berapa lama tempoh nikah ibu bapa dengan kelahirannya kan. Sekarang ni nak kena fikir sendirilah, kira sendiri kan. Jadi kalaulah kalau ikut kebiasaan sudah tentulah 9 bulan lebih, itu dah tentu tak ada masalah lah kan. Tapi kalau tak cukup 9 bulan, tak cukup 9 bulan tu berapa bulan? 5 bulan. Kalau 5 bulan ni confirm lah, maknanya anak yang tidak sah taraf. Mana mungkin nikah 5 bulan lahir anak? Tak mungkin kan. Tapi kalau 6 bulan setengah, tak boleh terus kata sebagai anak yang tidak sah taraf. Tak boleh lagi. Kemungkinan dia boleh jadi macam saya sebutkan tadi, boleh berlaku. Jadi itu nanti akan dipanjangkan ke mahkamah dan sebagainya lah. Tengok kepada pengakuan pula, pengakuan ibu bapa lah, terutama ibu tadi macam mana dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, barunya ada seorang datuk di tempat saya kan. Ini sekadar berkongsi, tapi kalau boleh jangan ikut lah, jangan diikut kan. Dia ni datuk dan anaknya dulu pun ialah mungkin terlanjur dan sebagainya kan. Kemudian cucunya pun berlaku juga kan. Tapi cucunya ada masalah sikit lah, masalah mental. Ada kala okey, ada kala tak okey. Tapi bila dia tunjuk bor-boran dia dengan dokumen tu memang ada kad OQ kan. Dan mungkin ada segi apa orang kata perasaan dia tu, dia katakan cepat marah, suka mengamuk dan sebagainya. Jadi dia datang berjumpa nak cari penyelesaian. Dan bila dia tanya adakah cucunya tu tahu, cucunya tak tahu yang status dia itu sebagai anak yang tidak sah taraf, dia tak tahu. Dan sekarang ni nak bernikah kan. Memang kalau ikut kebiasaannya yang tidak sah taraf, dia akan berpindah kepada wali hakim kan. Dia akan berpindah kepada wali hakim. Jadi saya pada mulanya menasihatkan agar cubalah bagi tahu, carilah masa yang sesuai, berterus teranglah, itu lebih baik sebenarnya. Tapi dia rasa berat, apatah lagi bila kenangkan cucunya tu dia ada masalah sedikit, jadi dia takut ada kesan-kesan yang tidak baik dan sebagainya.
Jadi dia bertanya, boleh tak benda ni dirahsiakan? Kau boleh tak nak tahu? Malah kau boleh, siapa pun tak tahu kan? Yang tahu 3 orang je, datuk, ibu bapanya. Bakal pun kau boleh tak nak tahu, tak nak bagi tahu. Dia nak cuba merahsiakan. Saya kata benda ni rasanya macam sukarlah nak dirahsiakan, sebab bila urusan dia akan tengok kan, dia akan panggil wali. Nanti di pejabat agama pun akan ditengok. Jadi kalau pejabat agama dapat kesan, nanti akan dipanjangkan ke mahkamah bicara. Bila bicara, anak tadi, cucu dia lah, pun akan dipanggil. Jadi sudah tentulah dia akan tahu juga. Jadi adalah lebih baik bagi tahu je lah. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Dia kata tak boleh kan. Akhirnya, Ustaz ada cara tak Ustaz kan? Saya kata itu saya tak pastilah, tapi cubalah berbincang dengan pegawai JAIS kan, unit undang-undang keluarga lah yang menguruskan kebenaran. Bincang, ceritalah elok-elok kan. Dia pun pergi jumpa, dia cerita, dan pegawai itu dia nak membantu, nak cuba juga orang kata merahsiakan supaya tidak diketahui oleh cucunya. Jadi dia dibantu diuruskan, bermakna nanti di mahkamah kan, mahkamah pun akan dibagi tahu. Maknanya mahkamah akan lantik wali hakim. Jadi wali hakim tadi pun akan diberitahulah. Dan kemungkinan saya beritahu, mungkinlah cara untuk mengelakkan supaya tidak disedari, memang akan menggunakan wali hakim. Bapanya tak boleh jadi wali sebab anak yang tidak sah taraf. Maka istilahnya macam nanti wali hakim dia akan berpakatlah dengan bapa. Jadi bapanya, saya beritahu biasanya, sebab dulu pernah berlaku, bapanya kan, bapanya tak boleh jadi wali, tapi dia mungkin akan bertanyalah mana bapanya, kenapa yang menikahkan adalah wali hakim. Jadi saya sekadar mencadangkan, pergilah mana-mana, bagilah alasan, kata keluar negara ke, luar negeri ke, atau sebagainya lah. Maknanya dia tidak berada pada masa pernikahan. Jadi bila dia berada di luar negara, dia akan berpindah kepada wali hakim. Itu disebut sebagai helah lah, untuk supaya tidak disedari. Dan dikatakan alhamdulillah dah pun nikah. Mungkin cara dibuat begitu lah. Tapi yang lain jangan buat lah. Adalah lebih baik berterus terang. Takut nanti satu masa pecah juga, diketahui lagi susah kan. Jadi panjang ceritanya. Sebab itu macam sekarang anak yang tidak sah taraf biasanya akan melalui proses-proses tertentu, dan biasanya dia akan tahu juga. Antaranya, dia tidak lagi dibinkan pada bapanya kan, dia tidak akan dibinkan pada bapanya. Kalau nak letak juga nama bapa, dia tidak ada bin atau binti kan. Jadi dengan sendirinya anak tadi akan bertanya, kenapa orang lain ada bin, ada binti, tapi dia tak ada? Maka ketika itu ibu bapanya perlu memberitahulah berterus terang dan sebagainya. Sebab kadang-kadang bila anak yang tidak sah taraf ini, sebab pernah berlaku kan, ibu bapa meminda tarikh nikah. Dia anak yang tidak sah taraf, tapi sebab supaya nak merahsiakan, supaya anak tak tahu, lalu dia meminda tarikh nikah. Dia bagi dekat disertakan hanyalah salinan yang sudah dipinda. Jadi juru nikah pun tak perasan, juru nikah tak tahu kan, pemohon pun tak tahu kan. Yang tahu ibu bapa nikah, yang nikahkan, yang jadi wali adalah bapanya kan. Bila berlalu masa, anaknya yang lain pula, yang perempuan jugalah, nak bernikah. Bila anak perempuan yang lain nak bernikah, diberikanlah sijil nikah yang asal. Rupanya anak ni perasan, masa kakaknya nikah, tarikh lahir lain, tarikh nikah ibu bapanya lain dengan apa yang tertera pada sijil nikah yang asal. Makanya anak tadi buat aduan. Bila disiasat, didapati berlaku maknanya telah meminda tarikh nikah. Maka akhirnya pernikahan kakaknya itu dibatalkan dan perlu dinikahkan dengan nikah yang baru melalui wali hakim. Benda ni betul, kalau Selangor ni agak ketat sedikit. Setiap pemohon perempuan yang nak bernikah umur 60 tahun ke bawah mesti disertakan sijil nikah yang asal, sijil nikah ibu bapa yang asal.
Kalau umurnya dah 50 nak nikah, contoh janda contoh kan, nak nikah tapi sijil nikah ibu bapa tak ada sebab ibu bapa pun dah meninggal, kena buat carian. Pergilah ke pejabat agama yang didaftarkan pernikahan ibu bapanya, kena buat carian kan, kena buat carian. Kalau tak jumpa, sebab mungkin pernikahan ibu bapanya tu tahun, kalau sekarang ni tahun 22, katakanlah tahun 60, contohlah 60 tu mungkin rekod tu tak tahulah ada ke tak kan. Kalau dia boleh ingat tarikh nikah, bulannya, mungkin mudah nak buat carian. Paling kurang dalam buku besar, pakai buku besar lah. Dulu tulis tangan kan, tulis tangan, okey, tarikh nikah sekian, siapa pasangan dia, siapa yang menikahkan di mana, dalam buku besar tulis tangan. Di situ biasanya ada. Jadi ambillah gambar, kemudian disahkan oleh pejabat agama pun okey, boleh diterima kan. Tapi kadang-kadang ada setengah pemohon dia malas kan, dia kata susah lah ustaz nak pergi sana, kena juga kan, tiada maaf kan. Akhirnya dia nak mudah, dia nikah tempat lain, negeri lain mungkin sekadar masih boleh buat akad sumpah je kan. Ada kan setengah negeri mungkin ada sekadar buat akad sumpah. Selangor tak, kena buat carian dulu. Dah tak ada, pejabat agama keluarkan surat pengakuan menyatakan dah buat carian tapi tak jumpa maklumat, barulah buat akad sumpah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada kisah tadi, bila Saidina Ali membacakan dua ayat tadi, maka orang ramai pun menerima. Dan apatah lagi, perempuan tersebut telah pun memberikan pengakuan, malah bersumpah bahawa anaknya itu adalah anaknya yang sah. Maka selesailah masalah. Tapi kalau dirujuk pada orang lain, mungkin orang lain pun, mungkin kalau kita sendiri pun akan menyatakan ini 6 bulan ni kan, 6 bulan ni terang-teranglah anak yang tidak sah taraf kita lah kan. Tapi oleh kerana Saidina Ali ni orang yang bijaksana kan, mengambil hukum daripada ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita baca kita tak akan nampak benda ni kan. Tapi tengok kebijaksanaan Saidina Ali, dia nampak bagaimana cara nak menistimbat ataupun nak mengambil hukum daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu kebijaksanaan yang ada pada Saidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara lain kan, berlaku satu masalah yang ni saya kongsikan cara ringkas kan. Seorang bapa seolah-olah dia mengetahui bahawa ajalnya sudah semakin dekat. Lalu dia pun berwasiat kan. Dia berwasiat, di mana oleh kerana dia ada kejap ya. Dia ada 17 ekor unta. 17 ekor unta. Lalu dia berwasiat. Ada 17 ekor unta, lalu dia berwasiat oleh kerana dia ada 3 orang anak lelaki. Dia pun berwasiat anak lelaki yang pertama 1/2, anak lelaki yang kedua 1/3, dan anak lelaki yang ketiga 1/9. Itu wasiatnya. Dan wasiat wajib dilaksanakan. Wasiat kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi tak lama kemudian si bapa tadi pun meninggal. Maka si anak dibantu oleh waris-waris untuk melaksanakan wasiat bapanya. Ada 17 ekor unta, anak sulung 1/2, anak kedua 1/3, anak ketiga 1/9. Lalu mereka cuba nak bahagikan. Unta ada 17 ekor. Mereka cuba bahagikan tapi tak boleh. 1/2 daripada 17 tak boleh nak bagi. 1/3 daripada 17 tak boleh nak bagi.
1/9 daripada 17 pun tak boleh nak bagi. Akhirnya mereka buntu. Panggil orang yang dirasakan agak mahir dan boleh membantu, pun tak berjaya nak membantu. Tak boleh nak selesai masalah tadi. Akhirnya mereka berpendapat bahawa masalah ini hanya seorang saja yang boleh selesaikan, iaitu Saidina Ali bin Abi Talib. Lalu dibawa, kan? Dibawa kepada Saidina Ali, dan Saidina Ali mendengar masalah mereka. Lalu Saidina Ali katakan senyum, kan? Dan Saidina Ali pun memberitahu gini, kan? Sekarang unta ada 17 ekor dan saya pinjamkan 1 ekor. Jadi berapa? 18 ekor. Sekarang bahagikan. 1/2 daripada 18. 1/2 daripada 18 berapa? 9. 1/3 daripada 18 6. 1/9 daripada 18 2. Baik, campurkan. 9 campur 6, 9 campur 6 15, campur 2 berapa? 17. Selesai tak? Selesai, kan? Maknanya dapat bahagian mengikut apa yang telah ditentukan oleh bapa. Cuma ada seekor lagi lah, kan? Seekor lagi tu macam mana pula? Saidina Ali ambil baliklah, sebab Saidina Ali sekadar pinjamkan saja untuk menyelesaikan masalah tadi. Kalau 17 ekor memang tak akan selesai. Macam mana 17 nak bagi 1/2? Tak akan selesai. Tengok bijaksananya Saidina Ali bin Abi Talib. Satu lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni mungkin kalau kita lah ditanya pun kita akan memberikan jawapan yang lebih kurang samalah, sebab pahaman kita macam tu. Tapi apa yang difahami oleh Saidina Ali pula adalah berbeza sama sekali. Iaitu ada 2 orang pengembara yang mengembara bersama, kan? Bila mana sampai Madinah, kan, mereka pun berhenti berehat dan masing-masing mengeluarkan bekalan, kan? Mereka mengeluarkan bekalan yang dibawa masing-masing. Pengembara pertama ada 3 ketul, pengembara pertama ada 5 ketul roti. Pengembara kedua ada 3 ketul roti. InsyaAllah saya sambung lepas azan.
Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung lagi. Jadi ada dua orang pengembara yang mengembara bersama dan mereka ini memang berkawan baik. Sampai di Madinah mereka berehat dan masing-masing mengeluarkan bekalan yang dibawa. Pengembara pertama ada 5 ketul roti. Manakala pengembara yang kedua pula ada 3 ketul roti. Jadi mereka bercadang nak makan bekalan roti yang dibawa masing-masing. Tiba-tiba lalu seorang pengembara, kita kata pengembara yang ketiga lah, dan mereka berdua bersetuju nak ajak makan sekali. Ajak makan sekali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, oleh kerana mereka dah bertiga, pengembara pertama ada 5 ketul roti, pengembara kedua ada 3 ketul roti, pengembara ketiga dia tak buat apa-apa lah kan, dia tak buat apa-apa, cuma dia bawa duit je kan. Jadi pengembara pertama dan pengembara kedua telah bersetuju untuk membahagikan roti sama rata agar semua dapat sama. Jadi oleh kerana mereka sudah ada bertiga, maka setiap roti itu dipotong 3. Pengembara pertama ada 5 ketul roti. Jadi setiap potong roti itu, setiap ketul roti itu dipotong 3. Jadi 18 kan. Manakala pengembara yang kedua ada 3 ketul roti pun dibahagi 3 juga lah, jadi 9. Jadi akhirnya mereka bagi sama rata. Mereka bagi sama rata. Jadi seorang dapat 8 ketul roti. Kan seorang dapat 8 ketul roti, tapi contohlah kalau roti itu panjang gini, mana setiap ketul roti itu dah dibagi 3 dapat kecil lah. Masing-masing dapat kecil, tapi dapat jumlah yang sama. Setiap seorang dapat 8 ketul roti. Mereka makan sambil berbual dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai makan, maka pengembara yang ketiga nak meneruskan perjalanan. Dan nak meneruskan perjalanan. Lalu dia pun mengeluarkan wang sebanyak 8 dirham. 8 dirham. Lalu diberikanlah kepada pengembara yang pertama untuk diagihkan lah, untuk dibahagikan. Dia pun beredar. Bila beredar, maka pengembara pertama pun nak bahagilah, nak bahagikan duit yang diberi oleh pengembara yang ketiga tadi sebanyak 8 dirham. Maka pengembara pertama pun bahagi. Oleh kerana duit ada 8 dirham dan asal roti ada 8 ketul, dia punya 5 ketul, pengembara yang kedua 3 ketul. Lalu dibahagilah begitu. Dia ambil 5 dirham dan 3 dirham diberikan kepada pengembara yang kedua. Dia okey. Tapi pengembara kedua tak setuju. Dia kata tak adil. Dia nak diberikan secara adil. Yang dimasukkan di sini adalah sama banyak. Patutnya bahagi 4-4. Kalau 5-3 tak adil. Pengembara pertama pula kata, mana boleh, dia punya 5 ketul, yang kamu punya 3 ketul, maka dia berhaklah dapat 5 dirham. Yang kamu punya 3 berhaklah untuk dapat 3 ketul, dapatlah 3 dirham. Yang kedua tetap tak setuju, nak juga secara sama banyak, 4-4. Pengembara pertama pun berkeraslah, mana boleh kan, mana boleh. Jadi akhirnya menimbulkan masalah. Ini bab harta tuan-tuan kan. Tadi elok boleh borak-borak, boleh bermesra, sama-sama mengembara, makan elok-elok kan. Tapi bila nak bahagikan harta tadi, tengok dah mula tamak. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, hampir-hampir berkelahi lah. Tapi mereka cuba nak menyelesaikan masalah mereka. Tanya orang, kebanyakannya bersetuju dengan apa yang diberi oleh pengembara yang pertama, dan dianggap itulah jawapan yang terbaik kan, sebab mengikut kepada jumlah asal roti.
Tapi oleh kerana pengembara pertama tetap berkeras, maknanya orang memberikan pandangan, yang kedua tetap tak boleh nak terima. Akhirnya mereka minta Saidina Ali lah, sebab seorang yang bijak, untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Maka Saidina Ali pun dengarlah pengaduan kedua-duanya. Bila Saidina Ali beritahu oleh orang yang pertama masalah tadi, dan orang yang kedua pun dia tetap berkeras kan, nak juga diberikan secara sama 4-4, maka Saidina Ali pun menyatakan apa yang diputuskan oleh pengembara yang pertama itu sebenarnya lebih baik daripada adil. Lebih baik daripada adil. Pengembara kedua tetap tak puas hati, dia nak adil juga kan, sebab yang dipaham adil itu adalah sama banyak. Padahal Saidina Ali dah bagi tahu apa yang diputuskan oleh pengembara yang pertama itu adalah lebih baik daripada adil. Tapi oleh kerana pengembara kedua tetap berkeras, dia nak juga dibahagi secara adil, maka Saidina Ali pun bagi tahu, kalaulah nak dibahagi secara adil, maka pengembara pertama dapat 7, pengembara yang kedua hanya dapat 1 sahaja. Jadi oleh kerana dia tetap berkeras nak adil, maka Saidina Ali pun bagi tahulah kan, kalau tanya orang, kalau tanya kita pun, kita akan bersetujulah dengan apa yang diputuskan oleh pengembara yang pertama kan, sebab kita akan melihat kepada asal roti. Tapi tengok Saidina Ali bin Abi Thalib menyelesaikan masalah. Tuan-tuan yang berada sekalian, sebab apa Saidina Ali memutuskan yang pertama dapat 7, yang kedua dapat 1. Baik asal roti, yang pertama ada 5, yang kedua ada 7. Setiap ketul roti tadi dibahagi 3. Jadi yang pertama dia jadi 15 ketul roti. Berapa yang dia makan? Yang dia makan ada 8. Dia ada 15. Dia ambil 8, bakinya diberikan kepada pengembara yang ketiga. Berapa yang diberi? 7. Pengembara kedua dia ada 3 ketul roti. Dia bahagi 3 setiap ketul roti, maka jadilah 9. Dia makan berapa? 8. Bakinya 1. 1 tu diberi pada siapa? Diberi kepada pengembara yang ketiga. Maka pengembara yang ketiga bayar 8 dirham berdasarkan roti yang dia makan. Maka yang pertama berhaklah untuk dapat 8, berhaklah untuk dapat 7, sebab 7 daripada dia. Pengembara yang kedua pula berhak untuk dapat 1, sebab 1 daripada dia. Jadi akhirnya pengembara yang kedua pun akurlah kan, terpaksa terimalah, sebab dia nak secara adil. Saidina Ali dah bagi tahu apa yang diputuskan oleh pengembara yang pertama itu lebih baik daripada adil. Adil ni kan maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya kan, tapi dia nak adil juga, maka adilnya begitulah. Yang pertama dapat 7, yang kedua dapat 1. Kalau dia terima apa yang diputuskan oleh yang pertama kan bagus kan, dia nak juga adil, maka adil dapatlah 1. Orang nak bagi 3 tak nak kan, nak adil ambil 1 kan. Baik tuan-tuan, sebab adil ni maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Banyak benda sebenarnya yang kita buat, itu adalah lebih baik daripada adil, yang dinamakan sebagai ihsan kan. Ihsan ni adalah lebih baik daripada adil. Contohlah kita solat kan, kita beribadat kepada Allah Ta'ala, antara syarat sah solat adalah menutup aurat kan. Contoh aurat lelaki antara pusat dengan lutut. Kalau setakat kita pakai kain, tarik sampai kat dada, kemudian kain bawah melebihi paras lutut, sah tak? Sah, adil lah tu. Tapi adakah patut? Tak patutlah. Sedangkan kita nak menghadap Allah, maka kita kena berbuat ihsan. Yang kita pakai ini maka adalah lebih baik daripada adil. Jadi itulah yang boleh dikongsikan tentang kebijaksanaan yang ada pada Saidina Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memberikan kita kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah
masalah, insya-Allah. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, dan Allah Taala memberkati dan merahmati kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.